Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni kita dah dapat PM yang ke-10 Anwar Ibrahim dan pada malam itu telah dikeluarkan satu video ataupun kita kata ceramah kuliah bulanan, kuliah mingguan daripada Al-Fadhil Sahibus Samahah Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, dan ada kenyataan daripada Dr. Asri berkaitan tentang isu ini. Saya nak ajak anda untuk kita dengar sama-sama dan kita berikan reaction secara berjemaah. Okey, jom kita dengar video ini sama-sama. Dulu pasal apa yang berlaku di kalangan orang politik ni, macam tu dah tabiat. The ground of politics is compromise and the ground of religion is principle. Politik ni dia compromise. Kemarin dia boleh kata, bukan kemarin, baru 2 jam lepas dia kata yang lain. Kemudian dia boleh kata, kemarin kawan tu ahli neraka, hari ni jadi ahli syurga. petang ni dia ahli syurga. Petang lagi awal Kemarin kawan tu mak sakau, hari ni kau jangan risau. Politik. Yang salah apa? Kita yang percaya kat depa tu. Ini dalam konsep politik Sebab tu lah. saya rasa bagus tahun ini ataupun kali ini pilihan raya. Kita tak nampak sangat ramai orang yang begitu Dominan. berlebih-lebihan. Semua orang dah mula insaf. Biarlah kat depa nak syok-syok. Tak, dulu lagi teruk. Apatah lagi dulu apabila apabila penyalahgunaan kuasa pegawai kerajaan pun kena terlibat. Kalau tak pi bantu tempat menteri berkenaan, habis pilihan raya dia kena tindakan. Dulu ada isu tu. Bagusnya apabila tidak ada orang yang kuat. Kalau kuat, kita tak dapat selesai. Saya tidak bercakap tentang politik kepartian, tapi saya bercakap tentang secara umum. It's not for the specific political party, tapi untuk umum kita kena tahu supaya kita tidak tertipu. Sebab tu kita dalam masjid daripada dulu tak boleh kempen parti politik, kerana politik ni dia bubuh dalil macam mana pun untuk parti dia boleh berubah. Semua ahli politik di setiap negara yang pengikut ni dah bertumbuk, tak makan, tak balik kenuri, masam muka. Lah depa shake hands jom ya. Apa punya bodoh kita yang kat bawah ni kalau berlebih-lebihan. Sebab tu jangan berlebihan. Dia Thomas Sowell dia sebut, politics is a art. Is the art of making your selfish desires seem like national interest. Politik adalah satu art, untuk satu seni nak bagi orang nampak kamu punya nafsu peribadi kamu menjadi kepentingan awam. Itu pandangan dia. Dia punya cakap tu semua orang sanggup. Hak makan tak cukup pun pergi belanja duit tu. Tak cakap dengan abang, tak cakap dengan adik, masam muka. Ini situasi yang kita tak dapat nafikan. Depa sama-sama pergi elok pakai baju Melayu kan, makan kedai kita juga yang leceh. Sebab tu saya bukan cakap pasal mereka, saya cakap kita betulkan diri kita. Sebab tu berbaloi tak berbaloi siapa saja. Pasal ada orang tanya saya menyesal, hantar saya menyesal hari tu saya belanja tu, rupanya depa nak jadi macam ni. Bukan saya nak kata lah, dalam bahasa orang kampung, padan lah. Tuan-tuan, dia orang politik cakap human right, freedom of expression, freedom of speech, kebebasan bersuara, kebebasan macam kalau mereka kena. Tapi kalau kita cakap kritik mereka, dia kata, hang siapa cakap banyak kan, main masuk tanding. Orang cakap kat dia tak boleh. Kalau dia nak bercakap, dia freedom of speech. Orang kritik dia, no freedom of speech. Itu dulu supaya kita clear dalam fikiran kita. Ini orang politik. So kita jangan dok anggap depa ni itu janji macam lain nanti. Orang politik dengan toke kapet boleh pakai lagi. Politik is the art of the possible. Apa saja mungkin. Okey, apa yang telah kita buat? Kita hari itu kita buat satu benda, iaitu semua rakyat Malaysia ni ada, yang tak ada balik duk celup di rumah dengan lawat sendiri. Takut kawan-kawan tuduh kata tak pergi mengundi. Peringkat itu Allah kata, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kamu supaya bagi amanah kepada ahlinya. Kita macam kita kata nak tengok, tak tahu. Sebagai orang dia tengok pemimpin dia, idola dia, inilah tak ada dah. Kalau ada Nabi pun aku nak bagi jawatan ni lah kat dia. Seolah-olah Allah semua pakai baju, tidur dengan baju tu, ni dengan baju tu. Pantang orang kritik pemimpin dia sikit, 3 hari tidur tak lain lah. Tapi kita nampak, sebahagian orang dia nampak semua ni lebih kurang
Cuma siapa hak teruk dengan korang teruk. Okey, dah berlaku proses tu. Kita dah bagi amanah. Pakatlah menunaikan amanah kepada yang layak pada fikiran kita. Tak ada siapa boleh kata parti saya masuk syurga, parti dia masuk neraka. Tak ada. Betul, setuju. Cuma yang ada macam saya kata, pi undi orang yang tentang Islam itu ada hukum. Pi undi orang yang memang nak buat benda yang zalim, isytiharkan nak buat rasuah nak apa, itu memang ada hukum. Saya kira tak ada kat Malaysia ni. Pi undi yang jelas-jelas mengisytiharkan dasar yang salah, itu ada hukum. Betul. Tapi kalau setakat dia ni offer nak bagi PTPTN, dia ni nak bagi tol, dia ni nak bagi apa, kita pun tak tahu lagi bagi ke tak. Kita pun tak tahu. Ini semua cerita kan. Pakat pi undi. Habis. Setelah Allah kata bahawasanya kita bagi kepada yang layak, kita dah buat dengan ikhtiar kita. Jadilah apa yang terjadi. Dia mai satu peringkat. Ayat selepas tu dalam surah An-Nisa tu juga, baru setelah dia kata bagi yang layak tu, barulah dia mai ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. wa ulil amri. Wahai orang beriman, taat Allah, taat Rasul dan ulil amri. Orang yang memegang urusan, orang yang berkuasa di kalangan kamu. Al-Imam Syafi'i kata ulil amri, dia merujuk kepada sama ada yang dilantik oleh Nabi. Kerana Imam Syafi'i dia tak mau ayat ni dipolitikkan kelihatannya, ataupun mereka merupakan ulama kata dia. Tetapi majoriti para ulama menyatakan ulil amri ni bukan saja umara yang dilantik oleh Nabi, semua mereka yang ada kuasa, yang ada syaukah, yang memerintah tanah dan rakyat. Memerintah tanah saja tak ada rakyat, tak memerintah. Memerintah rakyat saja tak boleh kalau tak ada tanah. Maksud mesti memerintah, ada rakyat dan ada tanah, ada wilayah yang dia perintah. Atiullah wa atiur rasul, taat Allah, taat Rasul dan ulil amri, tanpa diulang taat macam mana kita beritahu. Kemudian dia kata fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu berselisih dengan mereka ni, kamu berselisih dalam apa-apa perkara, balik pada Allah dan Rasul. So sekarang satu orang dilantik, mungkin ada kita sesuai, kita tak sesuai. Pertama, AM10 yang dan lantik Ibrahim dalam sistem kita dia beza. Ada pula yang di Petua Agung. Ada pula sistem dia juga bukan ada solid power. Ulul amri telah buat keputusan, mereka lantik satu orang. Kita mungkin setuju, mungkin tak setuju. Betul. Tapi Nabi kata alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah ma Dengar lam tu. yu'mar bi ma'siyah. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala Ini ta'ah. konsep penting untuk Ahlussunnah wal Bagi Jamaah. setiap orang Muslim dengar dan taat selagi mana dia tak menyuruh pada maksiat. Apabila disuruh pada maksiat, tidak ada dengar dan tidak ada taat. Dia baru naik. Macam Yazid yang baru naik, tidak ada alasan untuk siapa pun keluar. Sebab itu apabila Yazid baru naik, Ibnu Abbas, rawi yang kita baca, Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Ibnu Umar, bahkan Abdullah Ibnu Zubair menasihati Al-Husain bin Ali supaya tidak keluar ke Kufah. Sebab tidak ada reason untuk menentang, kerana belum membuat apa-apa kemungkaran. Jadi apa-apa saja pemimpin yang naik, walaupun kita setuju tak setuju, kita tunggu dulu dia nak buat apa. Itu Kita konsep, berikan ketaatan, kerana Nabi SAW, Quran suruh beri ketaatan, Nabi suruh beri kita taat selagi mana Berikan dia sokongan. tidak melakukan perkara yang terang-terang salah, Betul. yang membawa kepada pelanggaran prinsip. Bahkan Al-Hafiz Ibn Hajar sebut dalam Fathul Bari, wa qad ajma'a al-fuqaha ala wujubi as-sultan al-mutaghallib wal jihadu ma'ahu. Bahkan telah sepakat para ulama wajib taat kepada sultan al-mutaghallib, sultan ataupun pemerintah yang merampas kuasa pemerintah yang lain. Macam Bani Abbas yang saya kata tadi, merampas kuasa daripada Bani Umayyah. Apabila Bani Abbas rampas kuasa Bani Umayyah dan berjaya menegakkan kerajaan dia tegak itu stabil dan menguasai rakyat, agama kata taat, walaupun perbuatan dia haram. Kerana kalau kita pula keluar pergi perang dengan dia, tumpah darah lagi. Kau ni pula keluar main perang dengan kita, tumpah darah lagi. Agama kata taat, kerana itu khairun minal khuruju alaihi lima fihi min haqnid dima. Kerana itu lebih baik daripada tumpahnya darah. Ini saya nak cerita fik yang lama. Demokrasi ni tak tumpah darah lah. Tapi nak cerita kenapa? Sebab tu Al-Imam Nawawi apabila cakap bab ini, dia kata tentang hukam yang zalim dalam syarah Sahih Muslim, wa amma khuruju alaihim wa qitaluhum fa huwa haramun bi ijma'il muslimin wa in kanu fasaqata zalimin wasababu fi dhalika bima yatarattabu alaihi min iraqati dima wal fasadu fil ard. Adapun keluar menentang mereka, yakni menentang dengan bersenjata, adalah haram dengan ijma'il muslimin selagi sekalipun fasik dan zalim. Yang sebab yang demikian itu kerana ia menumpahkan darah dan merosakkan muka bumi. Ini pegangan asas akidah Ahlussunnah. Proses yang pertama dalam
dalam sistem demokrasi kita, dia benarkan kita pilih. Tapi apabila seorang telah mengambil tempat, kita taat sehingga dia melakukan perkara yang menyebabkan syarak nyatakan tak lagi boleh taat. Selagi hal itu tak berlaku, kita taat. Kalau tidak, negara tak boleh stabil. Sebab tu saya mengingatkan semua, daripada parti mana sekalipun, mana pemerintah yang naik, apabila dia stabil, dia sudah mendapat tempat dan kedudukannya, taat kepadanya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Jangan taat dalam perkara yang mungkar. Tapi dalam sistem kita, boleh tak kita mengkritik? Boleh. Boleh tak kita memberikan pandangan yang berbeza? Boleh. Kita bukan sistem autokrasi yang tak membenarkan hal itu. Itu satu hal. Dan saya sebut, macam dengan tuan-tuan tahu, kita akan lihat macam-macam perkara bagi menginsafkan kepada kita makna orang politik. The ground of politics is compromise. Sebab itu tuan-tuan jangan percaya segala yang dijanjikan oleh orang politik. Abu Bakar Siddiq apabila naik memerintah, ini lain orang politik macam Abu Bakar, macam khulafa. Sebab itu kita heran kenapa Abu Bakar antara ucapan dia awal, seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Athir. Apa Abu Bakar kata setelah wallitu alaikum walastu bi khairikum fa in asa'tu fa in ahsantu faqawwimuni wa in asa'tu fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni. Aku dilantik menjadi khalifah pemimpin kamu, aku bukan yang terbaik di kalangan kamu. Fa in ahsantu fa'inuni, jika aku bagus tolong aku. Wa in asa'tu faqawwimuni, jika aku salah betulkan aku. Berikut dia kata apa? As-sidqu amanah wal kadhibu khianah. Benar adalah amanah, dusta adalah khianat. Kerana bukan semua orang politik itu pendusta, kan? Bukan semua pendusta itu orang politik, tapi boleh kata semua orang politik itu pendusta. Cuma kita macam itulah. Lepas pada ni ramai orang. Sebab itu tuan-tuan, saya nak patah balik sikit, iaitu kepada semua orang Malaysia, tak payahlah sangat berjuang untuk politik ni. Bagus bahawa ni kita politik ni, kita syok-syok macam barat, sikit-sikit ada bendera cukup lah. Don't spend your money untuk politician ni. Saya takut, wallah alam, saya takut tak dapat pahala apa. Rugi lah. Bukan ada prinsip. Ini semua sembang lah. Sembang masa tengah malam pukul 12, tamat waktu kempen, habis petang pukul 6, jadi lain dah. Sebab itu tuan-tuan, beristighfar lah siapa yang belanja banyak lah. Saya ada soalan, tapi saya nak jawab soalan yang kedua untuk orang Perlis. Okey, baik, kita dah tengok video berkenaan sama-sama tadi. Moga-moga kita dapat sedikit manfaat daripada video tadi lah. Dan ada sebahagian orang dia menganggap video tadi yang disebutkan oleh Dr. Mazhar dengan tujuan untuk kita tak percaya kepada kepimpinan yang ada sekarang, kerana kepimpinan yang ada sekarang ialah orang-orang politik. Kalau itu perkiraannya, maka saya kata itu adalah perkiraan yang tidak bijak. Maka kita tidak akan percaya kepada ramai orang. Tak kiralah orang politik dalam kalangan orang politik ataupun orang politik dalam keadaan dia adalah agamawan dan sebagainya. Ia akan merosakkan sistem kita, dia akan merosakkan diri kita nanti kemudian. Tetapi saya kata, saya juga bersetuju dengan apa yang dibawakan oleh Dr. Mazhar, iaitu kita tidak meletakkan kepercayaan penuh kepada kata-kata manis yang dibuat oleh ahli politik. Kerana kita tahulah ahli politik ni, dia punya unsur asas sebagai ahli politik ialah perbincangan. Ahli politik ini juga mereka akan memberikan satu pandangan, satu gagasan, satu idea mereka berdasarkan kepada apa yang mereka rasa mereka boleh untuk berikan. Dan kita tahu pada hari ini kita bukan lagi berada pada zaman yang orang kita bodoh sangat sampai tak dapat nak membezakan di antara gula-gula dan juga realiti. Dan kita tahu apabila ahli politik itu dia telah berjanji untuk melakukan sekian-sekian perkara ataupun telah diletakkan dalam manifestonya untuk melakukan sekian-sekian perkara, tetapi apabila dia telah membina kerajaan ataupun telah terciptanya kerajaan, belum tentu dapat seperti mana apa yang diminta. Sebab apa? Sebab mereka ini bukanlah magician yang boleh memberikan sesuatu itu nampak di depan mata, tetapi mereka ini adalah manusia biasa juga yang berinteraksi dengan keadaan. Kalau kita kata agamawan kita berinteraksi dengan fatwa berubah mengikut masa, tempat dan juga keadaan, maka demikian jugalah yang sangat-sangat berlaku di dalam parti politik kita. Dan saya bukan ahli politik dan memang saya tidak mengikuti sebagai anggota politik, tetapi kita adalah rakyat Malaysia yang hari ini kita telah melepasi pilihan raya umum ke-15 dan akhirnya dilantik Perdana Menteri kita yang ke-10
iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan saya mahu memberikan sedikit nasihat sebagai peringatan untuk kita secara bersama. Sahabat-sahabat, negara kita sekarang ini berada dalam krisis ekonomi, krisis alam sekitar, krisis kesihatan yang sangat serius. Yang miskin akan nanti jadi lebih miskin. Yang sakit tidak terjamin sihat dan bencana alam akan lebih kerap berlaku. Situasi ini memerlukan sokongan jiwa, sokongan perasaan, sokongan daripada sudut tenaga dan kesatuan daripada semua pihak untuk sentiasa kita memberikan sokongan. Apatah lagi dengan kerajaan yang baru dibina. Kita sokong antara satu sama lain. Wakil politik kena bantu rakyat. Pemerintah, Perdana Menteri yang baru dilantik perlu memikirkan tentang rakyat. Orang kaya mesti bantu orang miskin. Orang majikan mesti bantu pekerja. Dan sesama rakyat mesti saling membantu antara satu sama lain tanpa mengira agama dia, tanpa mengira bangsa dia, tanpa mengira kerjanya. Kita adalah rakyat Malaysia. Sudah cukuplah kita berkempen bendera parti kerana ia telah tamat dengan terpilihnya wakil-wakil kita di parlimen. Setiap dari kita berperanan untuk membina negara ini. Itu kita perlu tahu, itu perlu kita sedar dengan sesungguhnya. Jangan kita fikir yang patut membina negara ini, yang patut dipersalahkan, yang patut dipertanggungjawabkan hanyalah Perdana Menteri ataupun wakil-wakil rakyat sahaja. Kerana akhirnya ia akan memberikan manfaat ataupun mudarat kepada kita semua secara kolektif, secara berjemaah. Jadi setiap daripada kita berperanan di dalam membina negara ini. Saya menyeru juga sahabat-sahabat untuk kita memberikan sokongan penuh kepada Perdana Menteri kita. Demikian juga kita memberikan sokongan penuh kepada kerajaan yang baru sangat dibina ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kita secara berjemaah, dan jangan salah faham dengan apa yang disebutkan oleh Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Saya yakin dan percaya bahawa dia bukan mengajak orang untuk tidak mempercayai Perdana Menteri Malaysia, tetapi dia mengajak orang untuk tidak terlalu mempercayai gula-gula politik. Terima kasih banyak. Wallahu ta'ala alam. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.